إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wala quwwata. Qala mu'allif qaddasallahu sirrah. Wa'lam annahu idza kana laka wakilun yuhasibu nafsah wa yuhaqqiquha fa anta la tuhasibuhu limuhasabatihi nafsah wa in kana wakilan ghaira muhaqqiq li nafsik fa anta tuhasibuhu wa tuhaqqiquhu wa tubalighu fi muhasabatihi. Wa'alam, ketahui olehmu, annahu iza kana laka wakil, sesungguhnya apabila engkau mempunyai seorang wakil, yakni pekerja yang sentiasa menghisap terhadap dirinya serta bersungguh-sungguh untuk mencari kesalahannya, engkau tidak perlu menghisapnya kerana dia sendiri telah menghisap terhadap dirinya. Jika engkau mempunyai wakil yang tidak bersungguh-sungguh mencari kesalahan dirinya, pasti engkau akan menghisap terhadap dirinya dengan bersungguh-sungguh, serta engkau melakukan penilaian dengan penuh teliti. Maka kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih lagi lah. Sebab kita sebagai hamba, bukan sebagai pekerja, ni abdi fakir, untuk mencari, sebagai hamba untuk mencari redha tuannya dalam urusan amanah pekerjaannya. Dia kena sentiasa memantau perkembangan dia supaya kesilapan-kesilapan dia diperbaiki. Maka kita dengan Allah Ta'ala bukan sebagai pekerja, kita adalah abdi, ya, hamba fakir yang sentiasa tidak putus menerima rahmat kurniaan Allah setiap masa. Maka lebih wajib bagi kita sentiasa berhati-hati dan sentiasa menyemak segala kesilapan, segala kekurangan, supaya kita perbaiki dari masa ke semasa. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala amat kasih kepada orang yang bertaubat. Taubat mana orang yang muhasabah. Hasil muhasabah, dia akan berjumpa dengan kesilapan-kesilapan dia, dan oleh kerana itulah dia akan banyak melakukan taubat kepada Allah Ta'ala. Maka dengan itu dia mendapat kasih sayang Allah Ta'ala. Di kasih sayang Allah Ta'ala itu dia akan dapat diperolehi melalui daripada penelitian. Sebab itu disuruh kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di mahkamah Qadi Rabbul Jalil di akhirat kelak. Jadi hamba yang baik, abdi yang baik ialah sentiasa membuat penelitian, penilaian, supaya sentiasa dia berada dalam keadaan yang baik dengan konteks hubungan dia antara hamba dengan Tuhannya. Maka tanpa muhasabah dia payah nak dapat muraqabah. Apatah lagi musyahadah akan Allah Ta'ala yang sangat penting.
yang perlu dicari dalam kehidupan insan untuk memelihara kedudukan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala haza yanbaghi laka ya haza an yakuna amaluka kulluhu lillahi ta'ala wa la tara annaka taf'alu fi'lan wallahu ta'ala la yuhasibuka alayhi wa la yuhaqqiquka wa iza waqa'a minal abdi zambun waqa'a ma'ahu zulmatun. Allah. Fa'ala haza, maka berdasarkan hal ini saya bagimu wahai hamba kepada Tuhannya, pastikan bahawa segala amalmu itu semuanya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sepatutnya engkau tidak menyangka bahawa ketika engkau melakukan satu amalan, Allah Ta'ala tidak menghisapmu di atas amalan itu dan tidak bersungguh-sungguh mencari kesalahan amalmu itu. Apabila berlaku satu dosa daripada seorang hamba, maka jatuhlah bersamanya zulmah, yakni kegelapan. Jadi saya bagi hamba tadi, pastikan bahawa segala amal semuanya bersih semata-mata liwajhillah, kena mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicampurkan dengan kekotoran niat yang lain daripadanya, berpaling niat daripada makhluk kepada Tuhannya. Maka orang ini diibaratkan seperti himar yang mengisar gandum ni mungkin. Ya, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir rah. Dalam kita menunaikan tanggungjawab dengan Ta'ala, jangan kita berjalan qalbi kita daripada makhluk kepada makhluk. Buat ibadat kena makhluk, buat ibadat menarik perhatian orang, buat ibadat gembira dipuji, gembira diketahui, suka disanjung, itu semua kena buang tu. Ya, kalau tidak seolah-olah kita berjalan macam himar. Ya, tahu himar? Dia berpusing tempat tu awal tu tempat akhir. Pusing-pusing situ balik. Bermakna amalan dia tidak tarakki, dia tidak naik terus ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berpusing sesama makhluk. Sebab apa? Sebab dia tidak kenal Tuhannya. Sebab itu penting makrifah akan Allah. Sebab dia merupakan benda yang amat penting untuk mengukur dan memantapkan segala amalan yang kita lakukan. Bila dia kenal Allah Ta'ala dengan sebenar kenal, dia mengerti akan kehebatan Allah yang maha dahsyat. Dia kenal taraf kewujudan Tuhan yang asli, yang hakiki. Dan dia kenal makhluk yang bersifat daif. Nascaya hati dia takkan berpaling kepada makhluk. Dia tetap akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi oleh kerana dia kurang jelas pancaran nur makrifat dia kepada Allah Ta'ala, maka dia terpandang-pandang bayangan makhluk yang tidak ada hakikat. Lalu dia pun berpusing menghadap kepada makhluk, tidak kepada Tuhannya. Maka rosaklah qasad dan tujuan dia tadi. Walaupun lisannya mengucap lillah, tapi kalbi dia lagi kepada makhluk. Ini satu jenayah besar kita dengan Allah Ta'ala. Seolah-olah dia mempermainkan lisan lillah, kalbi lillah khalaik, bagi makhluk. Itu satu kesilapan besar. Maka oleh kerana itu hendaklah kita pastikan betul-betul supaya keikhlasan kita kepada Tuhan tadi cantik dan bersih. Maka di mana datang keikhlasan? Bila hati manusia ditanggalkan dari menghadap kepada makhluk. Itu paling besar. Selagi kalbi kita tidak buang pandangan makhluk, dia tak akan dapat maqamul ikhlas. Sebab di antara ta'arif ikhlas ialah istiwa'uz zammi wal madhi minal ammah. Sama je bagi dia, orang puji dia pun dia tak rasa apa, orang caci dia pun dia tak rasa apa. Sebab apa tak rasa? Sebab kalbi dia bukan dengan makhluk, kalbi dia dengan tu Tuhan. Tapi kalau kalbi dia dengan makhluk, habis. Orang puji dia seronok, gembira dia. Kalau orang caci dia atau sebagainya, tidak mengambil peduli dia, tak membesarkan dia, maka dia akan terasa, ia akan terasa tidak selesa, akan merasa tidak puas maknanya. Jadi cukup dengan kita dengan Tuhan. Wa kafa billahi alima wa kafa billahi syahidah.
Cukup dalam kita mengerjakan amal, Allah Ta'ala menyaksikan, Allah Ta'ala memandang, Allah Ta'ala menilai. Cukup. Kalau itu dia boleh cukup, insya-Allah. Dan kecukupan ini hati tidak berpaling apabila dia kenal. Itu rahsia sebenarnya makrifat akan Allah Ta'ala. Ya, uhibbu an warafa fa khalaqal khalq. Aku kasih aku dikenal, maka aku jadikan hamba. Sebab hamba bila dikenal sebenar-benar Allah Ta'ala, nasihati dia takkan berpaling kepada selainnya. Dia mafhum mukhalafah ni, kalau hati dia berpaling, maknanya dia belum kenal siapa Tuhan ni. Walaupun lisan dia mengaku dia boleh membilang sifat-sifat Tuhan, tapi qalbi dia belum kenal betul. Sebab itu penting pengenalan dari sudut roh. Qalbi dia lagi dalam, yang membawa kepada perasaan sedar, insaf, cinta, mahabbah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tariquna tariqul mahabbah. Jalan kami ma'asyiral arifin ialah membina mahabbah. Sebab bila mahabbah dia dengan Tuhan itu terbina cantik, sinaran dia tadi, dia akan memadamkan segala kekotoran syirik. Ya, terutama dalam syirik asghar, syirik yang kecil, iaitu berpalingnya qalbi kepada makhluk. Itu amat-amat penting dijaga. Oleh kerana itulah suntikan sentiasa diberikan. Apa suntikan dia? Ingatan kepada Allah Ta'ala. Ingat akan kebesarannya, ingat akan keagungannya, ingat akan pengurusannya. Ingat dia pemilik segala-galanya, dan kita sebagai abdi. Maka berdasar hari ini saya bagi mu wahai hamba, pastikan bahawa segala amalmu itu semuanya hanya bagi Allah Ta'ala. Dan saya engkau tidak menyangka bahawa ketika engkau melakukan suatu amal, ya Allah Ta'ala tidak menghisap. Ya, jangan kita sangka begitu. Semua itu akan dihisap. Ya, semua akan dikira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang kecil dan sebesar-besar untuk diberikan balasan dan kesan di dunia. Apabila dia bersih, amalan dia bulat, maka dia akan berhasil berbagai-bagai maqamat, ya, kedudukan yang tinggi dengan Tuhan. Dia akan ditarik kepada maqamul qurbi, maqamul unsi, dan seterusnya. Qala mu'alif qadasallahu sirrah, famisalul ma'siyati kannari wa zulmatu dukhanuha. Faman awqada fi baitin naran 70 sanah ala tara yaswaddu. Fakazalikal qalb yaswaddu bil ma'siyati fala yazharu illa bil taubati ila Allah Ta'ala. Fasara zullu wal zulmatu wal hijabu muqarinan lil ma'siyati. Fa iza tubta ila Allah Ta'ala zalat asaruz zunub. Perbandingan dan perumpamaan maksiat, dia ibaratkan seperti api. Maksiat seperti api. Dan perumpamaan kegelapan zulmah maksiat itu ibarat asapnya. Dulu biasa kita orang kampung beratap rumah tu dengan atap nipah kan. Ya, atap rumbia, atap nipah. Jadi bila dia beranak di dapur tu, maka asap dia akan naik, jelaga dia akan naik. Lama-lama hitam, gelap. Begitulah maknanya. Bila qalbi insan tadi, satu maksiat dia buat, akan ada nuqtatun sauda, satu bintik hitam dalam qalbi. Bila dia tak basuh, lagi tebal. Akhirnya menyebabkan suasana dia amat teruk. Kalau periuk, nama-nama dia boleh bocor. Kalau tadi dia basuh akan karat. Dan perumpamaan maksiat begitulah, seperti api. Dan perumpamaan kegelapan zulmah tu ibarat asapnya. Bila asap tu menudung cermin hati, maka digelap, dia tak akan nampak apa. Dia tak akan kenal akan Tuhannya, dia tak akan kenal jalan yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Dia duduk dalam kegelapan yang amat bahaya. Barang siapa yang menyalakan api di dalam sebuah rumah selama 70 tahun, Masya Allah. Ini api dulu lah, jelaga tu kan. Tidakkah engkau melihatnya? Akhirnya rumah itu menjadi hitam, ya, kesan daripada asap. Begitulah hati akan menjadi gelap dan hitam akibat dosa. Maka tidak akan zahir kejernihan hati itu, melainkan dengan bertaubat kepada Allah SWT. Sehitam mana sekalipun, maka Tuhan dengan kasih sayang dia, dia beri alat penyuci dia.
ya, yang sangat mujarab, maka dia boleh menghapuskan. Itu taubat yang sungguh-sungguh. At-taib minaz zam kamalah zambala. Orang yang bertaubat sungguh seolah dia tidak berdosa, maknanya bersih. Sebab itu awal maqamat at-taubah. Awal maqam seseorang nak berjalan kepada Ta'ala ialah at-taubah. Bertaubat ialah satu penyucian. Bila dia suci, ada benda yang kotor, kita tak basuh baju bersih dan ambil baju dalam gubuk pergi masuk mesin basuh, ya. Nanti orang kata kepala dia masuk air. Dia tak basuh benda bersih, yang kita basuh benda kotor. Jadi taubat itu sebagai penyuci, yang dicuci ialah kekotoran, maksiat dan mungkar yang dilakukan oleh hamba tadi. Maka dia akan bersarang hitam di dalam qalbi dia. Maka di mana mungkin dia boleh menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan kotor. Maka oleh kerana itu selalulah kita basuh sentali hari-hari. Adalah hadis Rasulullah, istighfar 1 hari 70, setengah riwayat 100, setengah riwayat lebih daripada 70. Bermaknanya kalau Rasul yang maksum sedemikian kedudukan, apatah lagi kita yang jauh. Maknanya beza dengan orang yang hebat di sisi Allah Ta'ala, sentiasa melakukan pembersihan. Kemudian barang siapa yang menyalakan api dalam sebuah rumah selama 70 tahun, ya, tidak akan engkau lihat akhirnya rumah itu menjadi hitam kesan asap. Begitulah qalbi akan menjadi gelap dan hitam akibat daripada dosa yang dilakukan. Maka tidak akan zahir kejernihan hati, ya, melainkan dengan bertaubat kepada Ta'ala. Jadi nak bersih, kita kena banyak istighfar dan taubat. Maka hati itu akan nampak. Dengan cukup syarat dia betul-betul, insya-Allah dia ada perubahan ni. Ya, makin terang, makin terang. Bila makin terang, makin sedap dia memandang, sebab benda terang. Jadi pandangan ni mesti terang. Kalau gelap, dia jadi masalah. Kemudian kegelapan dan hijab itu adalah satu perkara yang tidak terpisah daripada dosa. Ya, gelap dengan dosa, hijab dengan dosa, itu lebih satu sifat dia. Batu satu orang daripada wali tadi, dia tanya guru dia, pun wali juga. Dia kata, ya Sayyidi Syekh, adakah dengan sebab kita mengerjakan maksiat, maka Ta'ala tarik kemanisan kita dengan dia? Maka kata guru ni, bukan kau buat, kau cerita je Tuhan dah tarik dah. Kau berangan dia nak buat, Tuhan dah sentap. Namanya, maksudnya apa? Besarnya resiko, az-zulumat, mungkarat, maksiat tadi, resiko dia amat besar. Dia kata mimma yusayyidul qalb, sengaja ada benda yang menghitamkan akan qalbi. Sedangkan kita nak pakai qalbi, hakikat diri kita, roh, sir nama dia, supaya dia jadi bersih dan layak menghadap ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menambahkan lagi makrifah dia dengan Tuhan. Dan itu jalan yang dicita-cita, yang dihajati, supaya dia bersih. Manakala kehinaan, kegelapan dan hijab, mana dinding itu, ada satu perkara yang tidak terpisah daripada dosa. Mana sifat dosa itu apa? Hijab. Sifat dosa itu apa? Kelam. Apabila engkau bertaubat kepada Ta'ala, kita sental dia balik, saya hilanglah segala kesan-kesan dosa itu, ya. Lepas tu bila hilang kesan dosa, banyak tanda-tanda dia. Di antaranya ringan dia mengerjakan ibadat. Dia buat ibadat senang, ringan. Lepas tu bila kita rasa berat nak ibadat, tu cam dosa itu banyak. Inna sikala dhunub yamna ila masyila ta'atillah. Sungguhnya berat dosa itu menyekat seseorang daripada berjalan menuju melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau Syekh Daud At-Ta'i mengatakan, idza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamil nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabbalatka hati'atu. Bila engkau tidak mampu nak bangun tahajud waktu malam, itu sepir dia tadi. Malam puasa melihat dia nak bangun. Wa siyamil nahar, dan nak puasa sunat siang pula payah. Senin hamil nanti, minggu depan sampai Ramadan balik. nanti dia payah. Maka kalau itu keadaan kamu sebenarnya apa tu? Engkau sebenarnya telah diikat, qad qabbalatka hati'atu, mengikat dan menambat kamu oleh dosa. Dia kena kenal kita dia banyak dosa tidak, kita ibadat dia laju ataupun dia lembab. Ya, kalau dia laju cantik, alhamdulillah, tu cantik qalbi. Kalau dia buat tu malah buat tapi berat, itu menandakan apa? Berat dosa tu menyekat daripada kelajuan dia dalam mengadakan ibadat. Senang kita nak ukur kedudukan kita di mana. Ya, dengan taat dia laju tak? Ya, dengan maksiat dia boleh blok tak? Kalau maknanya cantik,
dia akan ringan mengerjakan ibadat. Dan maksiat tadi mudah saja dia tinggalkan. Sebab apa? Kekuatan dalaman iman tu terang, tidak ditutup dengan kegelapan maksiat dan mungkar. Maka oleh kerana itu banyak kita istighfar dan taubat. Mana-mana masyayikh tariqah awal-awal ditekankan banyak taubat, banyak istighfar, dan jaga anggota tujuh kita. Jangan terlibat dengan benda-benda yang haram yang menyebabkan hati itu akan jadi gelap balik. Allah. Dan tidak terhasil bagimu ketinggian di sisi Allah Ta'ala, melainkan dengan mengikut akan baginda sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan dan Rasul yang diagungkan sallallahu alaihi wasallam. Ia ada pada makna itimak, mengikut akan Rasul betul-betul zahir dan batin dia. Di situ dia akan ada ketinggian di sisi Allah Ta'ala. Martabat dia akan diangkat, ya, kedudukan dia jauh menjadi dekat, gelap menjadi terang bila benar-benar dia mengikut akan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, masakan Nabi SAW memberikan jaminan, man tamassaka bi sunnati dakhalal jannah. Siapa berpegang teguh dengan sunnahku, jaminan syurga untuk dia. Sama ada syurga di akhirat yang maklum atau syurga di dunia. Apa syurga dunia? Ialah jannatul ma'rifah. Ini ma'rifat dengan Tuhan dengan sebenarnya akan diperolehi. Kemudian kata Tuan Pengarang, wal mutaba'atul lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qismain. Jaliyun khafiyah, jaliyatun khafiyah, fal jaliyatu qas-salati was-siyami waz-zakati wal-hajj wal-jihad wa ghairi zalik. Wal khafiyatu an ta'taqidal jam'a fi salatika wa tadabbura fi qira'atik. Fa iza fa'alta ta'ata kas-salah wal qira'ah wa lam tajid fiha jam'an wala tadabburan, maka fa'lam anna bika maradun batinun, maradan batinan min kibrin au ujbin au ghairi zalik. Banyak kata-kata diberikan oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari kata sallallahu alaihi wasallam. Wal mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mutaba'ah mana mengikut akan baginda sallallahu alaihi wasallam tu, dia terbagi kepada dua jenis. Yang pertama dipanggil mutaba'ah dalam bentuk jaliyah, yang kedua dalam bentuk khafiyah. Jali dan terang, khafi yang tersembunyi. Maka mengikut yang jali, mana yang terang nyata. Misal seperti salat, semayang, kita puasa, kita zakat, haji, jihad dan lain-lain. Itu yang terang. Dan mengikut yang khafi pula, yang tersembunyi, bahawa engkau salat dalam keadaan jamak. Apa ni jamak? Hadir hati dan fikiran. Itu mana jam'i. Maqamul jam'i lawan dia maqamul farqi. Farak mana hati dia tercerai dengan Allah. Walaupun dalam semayang, dalam kesemayang tu untuk kita menghadap, tapi gagal oleh sebab dia tidak memberikan kesungguhan dalam semayang. Patut di awal-awal dia sungguh. Sebab tu semayang ni kita kena buat isti'dad, yang mana persiapan sebelum semayang. Ambil 10-15 minit istighfar, bertaubat sungguh. Dia kena boleh dapat kehasilan dia tu. Kalau tidak, dia terkejar tu semayang jadi. Tapi semayang dia tidak membina. Ya. Dan Nabi sebut, man lam tanha salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa mu'dah. Barang siapa semayang yang dilakukan tidak membina kalbi dia daripada mencegah maksiat dan munkar, maka dia tidak bertambah melainkan bertambah jauh daripada Ta'ala. Maka jauh dalam taat amat bahaya. Kalau jauh dalam maksiat senang. Dia minum arak, dia berjudi, dia berzina, dia buat kerja haram, itu semua orang tahu. Dia pun tahu dia buat salah. Tapi kalau jauh dalam ibadah, ya, jasadnya ibadat menghadap kiblat zahir, tapi kiblat roh dia tak menghadap. Kiblat batin dia tak menghadap Tuhan. Padahal tu ada tirik yang dalam tu. Ya, itu bila dia kata wajah tu, aku hadapkan diri kepada Ta'ala aja, tiba-tiba kalbi tak menghadap. Maka Tuhan kata kazab, tak bohong engkau. Ya, itu besar maknanya.
Lepas tu dia kena semak yang khafi dalam tu, yang tersembunyi itu, biar betul-betul ada makna sampai berjejak kepada maksud dia. Maka semayang tu dia panggil mi'rajul mu'min. Mi'raj mana naik hati kita. Bila naik hati dia, itu dia panggil dia duduk dalam keadaan jamak. Jamak mana apa? Hadir hati dan fikiran. Mana menghimpun. Asal jamak tu himpun. Jadi dihimpunkan segala tumpuan dia terus kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikendaki. Jangan dia lawan jamak, dia farak. Dia semayang tapi hati dia farak, bercerai dengan Tuhannya, tidak jamak. Itu satu bahaya yang kita kena awas maknanya. Dia ibadat ni dua sudut. Satu sudut kita dah boleh buat tu syukur kepada Allah. Dan satu sudut lagi nak persembah. Ni kena persembah jangan sembarangan maknanya. Kena persembah yang tercantik. Kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amal yang Tuhan terima daripada orang yang muttaqin, yang bertakwa sungguh zahir dan batin dengan Allah taala. Maka mengikut yang jali, mana yang terang nyata itu, seperti salat, puasa, zakat, haji, jihad dan lain-lain. Dan mengikut yang khafi, yang tersembunyi itu, ya amalan rohani baginda sallallahu alaihi wasallam, itu bahawa engkau salat dalam keadaan jamak, mana hadir hatimu. Lepas tu bila semayang Nabi suruh kita apa? Ya, di antara merasakan ini peluang akhir. Iza salla ahadukum falyusalli salatal muwadda, salatan man lam yazunnu annahu yarji'u ilaiha abadan. Semayang yang dirasa dia takkan balik lagi dapat semayang. Mana dia semayang sama ada wajibnya atau semayang sunatnya, apabila dia berdiri dia menghadap kiblat zahir, kiblat batin dia kena menghadap Allah Ta'ala. Dan rasakan itu ialah semayang terakhir tu maksudnya. Ya, kita semayang, kita rasa ni akhir, lepas ni kita akan balik menghadap dia. Maka sudah tentulah dia akan bersungguh-sungguh. Dia akan memberikan penelitian dan perhatian apa dia terhadap qalbi dia, jangan dia lagi daripada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mengikut yang khafi, yang tersembunyi itu, bahawa engkau salat dalam keadaan jamak, ya, mana hati, hadir hati dan fikiran kita, dan tadabbur, mana berfikir-fikir tentang bacaannya. Itu sebab sangat daripada kehasilan khusyuk ialah apa? Tafahum ma'anil qiraah. Kita mengambil faham akan makna-makna yang kita baca daripada ayat-ayat, daripada tasbih dan sebagainya, supaya menjadi tumpuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau melakukan ketaatan seperti salat dan membaca Al-Quran, sedangkan engkau tidak merasai padanya jamak, tak nampak dari Tuhan rasa kita, dan tidak juga mampu tadabbur, berfikir tentang Al-Quran, maka ketahui dan yakinlah sesungguhnya pada dirimu itu terdapat penyakit batin. Bagaimana penyakit luar kita ubat bersungguh-sungguh, sebab takut mati luput nikmat dunia. Yang ni kalau mati luput nikmat akhirat lagi bahaya. Dan tidak juga mampu tadabbur. Apabila engkau melakukan ketaatan seperti sembahyang, sedangkan engkau tidak merasai padanya jamak, itu memandang akan af'al Tuhan, asma' dia dan seterusnya, supaya dia ada makna jamak, makna himpun qalbi itu menghadap. Maka ketahuilah dan yakinlah sesungguhnya pada dirimu terdapat penyakit batin yang terdiri daripada penyakit kibir, mana takabbur, sombong, ujub, merasa diri lebih baik tapi tidak banding dengan orang. Kalau dibanding dengan orang, itu takabur lagi teruk, antara paling kan hati dia tak pernah menghadap. Orang yang dikotor ni hati dia tidak diizin menghadap, dan bila tak boleh menghadap Tuhan, yang menghadap mana? Makhluk abid, jadi hina. Dalil pada firman Allah Ta'ala, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Allah SWT berfirman dalam ayat di atas, maksud dia, maka aku akan memalingkan, sa'asrif, aku akan pusingkan, aku akan palingkan daripada ayat-ayatku orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa kebenaran.
Siapa yang ada sifat sombong, kesombongan, maka dia takkan dapat memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca boleh tak masuk, tak sangkut benda ni. Sultan dia dalam dia ada kesombongan. Dia membesarkan diri, rasa dia hebat, ya, dia rasa dia handal daripada orang lain dibanding. Itu sombong yang menebak murka Allah Ta'ala, yang menutup akan cermin hati tadi. Maka Tuhan akan palingkan sa'asrif. Sa'asrifu makna aku akan palingkan an ayati alladzina takabbaru, daripada ayat-ayatku Al-Quran, ya, bagi mereka yang takabur. Takabur ni man bataral haq, mereka menolak kebenaran. Walaupun benda itu dah jelas dengan Quran, hadis nas, hadis, ya, Quran dan hadis sahih, dia tak pakai. Ini di antara ni. Allah, dikesan dia pun dia tahun paling habis kan. Tak ada erti lagi dah. Dia hidup dalam keadaan babas. Dia tak tahu matlamat hidup, dari mana dia datang, ke mana dia sekarang, ke mana nak pergi depan ni. Itu tak masuk dalam kepala dia sebab dia kotor. Dan lagi firman Ta'ala, fayakunu masaluka kal mahmumil ladzi yajidu fi famihi sukaram marran fal ma'siyatu minaz zulli wal iftikari khairun minat ta'ah ma'al izzi wa tikbar. Mana maksiatun ma'azul wal iftikar. Berjalan kita ni adalah zul dan iftikar. Zul makna apa? Hendak diri, hinakan diri. Iftikar merasa fakir dengan Allah Ta'ala, sentiasa terikat dengan dia. Itu dipanggil khairun minat ta'at, lebih baik daripada taat. Ma'al izzi wal istikbar. Dia buat taat kemudian dia rasa dia besar diri. Dia buat taat dia rasa dia cukup, ya, dia rasa dia hebat, siapa boleh lawan dia, macam-macam tu, ya. Dia punya apa, dia tunjuk dia punya apa, lebay dia bukan main, rupa dalam kosong. Dia lebay ke pompong jaga tu, ya. Jadi pakaian ni kita apa, ya, itulah zul, menghinakan akan diri. Allah. Satu wali kan dia berjalan, tiba-tiba dia nampak tai anjing kan, sejemput. Dia pun elak, dia angkat jubah dia elak. Di sisi tepi tu ada anjing berak ni. Apa anjing tu bercakap? Tai aku sejemput, bukan main kau takut kau elak. Dalam perut kau lebih kotor daripada tai aku. Dalam perut kau tu lebih kotor daripada najis aku ini. Melaung wali kan ni. Dia wali, Allah Ta'ala dengarkan dia bercakap, dia boleh bercakap dengan binatang. Nak ceritakan apa tu? Tuan kawal, tuan jaga ni. Bahawa sini dalam perut kau tu lebih kotor daripada najis aku. Tak berat tuan ni. Adalah perumpamaan engkau itu ketika itu seperti orang yang demam, yang merasai gula di dalam mulutnya. Itu pahit. Orang kau demam kan, makan tu tawar, makan ni pahit, padahal benda tu manis. Bermakna dia tidak mendapat menangkap hakikat sebenar. Begitulah bila hati manusia tadi dipenuhkan dengan makhluk, dia tak akan dapat menangkap hakikat makrifat dengan Tuhan sebenarnya. Maksiatu ma'azulli wal iftikari khairun minat ta'a ma'al iz wal inkisar. Mana maksiat, ya, ma'azul. Dia buat maksiat dah waktu dia rasa hina dengan Tuhan. Dia rasa dia banyak sangat dosa. Dia rasa dia lah orang yang paling ke belakang, ya. Orang yang ketinggalan dia belakang. Dia tak kadang rasa dia hebat. Walaupun ibadat kau tengok kalah orang lain, ya, maka hati dia cantik tadi, dia kawal benda tu. Dia rasa sentiasa menghinakan diri dengan Allah Ta'ala. Tahaqquk bizullika yamunduka bi'izzih. Tahqiqkan kamu memandang akan kemuliaan Tuhan, maka kau nampaklah kekurangan diri kita. Sebab kita nampak yang besar, kita terkedil tadi. Jadi makna penting apa tu? Pentingnya kalbi kita menghadap kepada dia. Itu maksud kesimpulan ni. Sebab kalbi yang berjaya dihadapkan tepat kepada Allah SWT, oleh kalbi itu akan bersih. Sebab apa? Dia tak akan berani lagi nak menyombong diri, membesar diri. Sebab tu hak Allah Ta'ala. Al-kibriyai zari wal azamati izari, da'i wal azamati izari, faman naza'a anni alqahu fil nar fala ubali.
Al-kibriya, membesarkan diri itu apa? Itu merupakan apa? Rida, selendang aku, Tuhan kata. Wal azamatu merupakan maknanya pakaian. Pemana zaan, cabut dua dia nak pakai ulqa fil nar, mana aku tempat di dalam neraka. Alqahu fil nar, pada ubadi dan so aku tak irau. Mana Tuhan takkan tolong lagi bila orang ada sifat yang besar, takabur, sombong. Tak kena latih lah. Kalau tunggu ni Aziz, orang pernah cerita dia kan, tengah malam tu cuci jamban je apa dia. Maknanya apa? Dia sengaja nak downkan hati dia tu. Macam-macam lah kalau tengok cerita para awliya, mereka buat benda-benda yang macam ni supaya apa? Dia punya pick up kejutan tu lebih pantas. Ya. Imam Ghazali bukan buat, dikenakan oleh tu guru. Siam air pun tu. Kalau gitu macam tu. Pakai baju tak cantik sikit tak boleh, kena dakwat tak boleh pakai. Orang tengok. Dia sebut apa? Orang habis. Bila kalbi kamu orang bukan Allah, jangan kata sampai Tuhan. Itu baitur Rabb, rumah Tuhan. Mana rumah berurusan kalbi kita dengan dia. Situlah tempat kita nak bersih, tempat tajaliat, situlah makrifat macam-macam Tuhan akan buka. Dengan syarat dibersihkan akan dia. Tapi bila kotor ni masuk, takabur, ego, macam-macam kan, habis jawab ni. Dia perumpamaan engkau itu ketika itu seperti orang yang demam, yang merasai gula di dalam mulutnya itu pahit, maka maksiat serta timbul perasaan hina dan iftikar. Iftikar rasa fakir dengan Tuhan, sentiasa dia rasa dia berhajat dan bergantung kepada Allah SWT. Ini terlebih baik daripada taat serta timbul perasaan mulia dan sombong. Dia buat taat kemudian dia rasa dia hebat, dia pecat orang lain, dia pelekeh. Banyak ni. Tu kena jaga tu. Orang tu dengan nak banding orang yang buat maksiat kemudian dia taubat, orang tu lagi baik. Itu maksudnya, ya. Dan hikam dia kata apa? Maksiatun awrasat zullan kisara khairun min ta'a awrasat istikbara. Maksiat yang mewarisi, bukan diri maksiat tu, selepas tu dia waris akan rasa hina diri dengan Tuhan, inkisar hati dengan Tuhan. Itu lebih baik daripada orang yang buat taat kemudian rasa takabur. Dia rasa dia rasa dia hebat atau habis. Qala Allah Ta'ala hikayatan an Ibrahim Khalil alaihi wa ala nabiyyina Muhammadin afdhalus salati wassalam. Faman tabi'ani fa innahu minni. Qala Ta'ala hikayatan an Ibrahim, cerita Ibrahim Nabi Ibrahim AS. Allah Ta'ala telah berfirman dalam menghikayatkan kisah Nabi Ibrahim Khalilullah di atas ke atasnya dan ke atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salam yang paling afdal. Maka barang siapa yang mengikutiku, sungguhnya dia daripadaku. Paman tabi'ani, siapa yang mengikut jalanku, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam zahir dan batinnya, fa innahu minni, dia daripada aku. Itu makna besar pengakuan daripada, maknanya Allah Subhanahu wa taala memaparkan bahawasanya orang yang mengikut akan jalan baginda sallallahu alaihi wasallam, dia mendapat kasih sayang dan limpahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mafhum hadza annahu man lam yattabi'hu laisa minhu Allah. Kepahaman ayat ini adalah apa? Sesungguhnya barang siapa tidak mengikutinya, pasti dia tidak termasuk dari kalangannya. Itu bukan. Siapa yang tak ikut jalan dia, maka dia bukan termasuk jalan-jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu apa saja perkara yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, kita apa? Kita besarkan, sebab kita harap supaya kita diaku oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dapat syafaat di akhirat. Allah. Kemudian kepahaman ayat ni ada sungguhnya barang siapa yang tidak mengikutinya, tak ikut Nabi SAW, pasti dia tidak termasuk di kalangannya. Mana dah masuk dalam umat Nabi SAW, dia aku, mestilah kita berpegang teguh dengan sunnahnya. Dan satu lagi, qala Allah Ta'ala hikayatan an Nuhin alaihi wa ala nabiyina al-Mustafa azkas salati wassalam, inna bni min ahli. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan kisah Nabi Nuh alaihi salam.
ke atasnya dan ke atas ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Mustafa. Apa dia kata? Sebersih selawat ya dan salam. Itu sungguhnya tidak aku daripada ahliku. Sungguhnya anakku bukan daripada ahliku. Innahu laysa min ahli. Baca ikut jalan. Lepas bila air naik, dia ajak anak dia naik. Dia kata tak nak. Gunung lagi tinggi ada. Bukit tinggi. Habis bukit puncak naik gunung. Habis gunung habis lah. Ketika itu Nabi Nuh AS melihat ya anak dia yang keadaan begitu, dia kesiankan. Maka Allah jawab, innahu laisa min ahli. Innahu, bahawasanya anakmu itu laisa min ahli, bukan ahli kau pada hakikat. Itu menandakan apa? Hubungan konteks ruhani, konteks agama lebih besar daripada konteks jasmani. Jasmani ni kubur ni tuan ni. Ini lebih besar ni. Sebab tu maknanya jangan terkeliru, kata Tuan Pengarang. Allah. Ke atas jalan, ke atas Nabi SAW, apa dia kata situ? Sesungguhnya anak aku, ya sesungguhnya anak aku daripada ahliku. Maka Tuhan jawab apa tu? Innahu laisa min ahli. Bahawasanya dia bukan ahli kamu, wahai Nuh. Sebab dia tak ikut akan jalan yang dibawa oleh Nabi Nuh AS, itulah agama Islam. Fa'ajabahu subhanahu wa ta'ala biqaulihi qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Aduh. Lalu Allah SWT menjawab dengan firman-Nya. Dia berkata, wahai Nuh, sesungguhnya dia, mana anakmu, bukan dari ahlimu. Sebab dia tak naik kapal bahtera Nabi Nuh AS. Itu maknanya dia tertipu. Dia tertipu. Akhirnya diceritakan, dia abadikan kisah dia dalam Al-Quran. Itulah Nabi Nuh mengatakan ahli, maka Tuhan nafikan, innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Dia mengerjakan amal yang tidak salih. Apa amal tak salih sini? Itulah dia menyengutukan akan Allah Ta'ala, ya, dengan yang lain. Itu di antara pesanan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas lisan Nabi-Nabi. Kemudian pada mutaba'atu taj'adu tabi' ka'annahu juz'um minal matbu'. Salman Al-Farisi radhiyallahu an di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, Salman minna ahlul bait. Aduh. Maka sifat ia telah mutaba'ah, mengikut, menjadikan seorang pengikut seolah-olah sebagian daripada orang yang diikut. Ya, seolah-olah macam dia orang yang diikut pula. Seperti kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Seorang yang hebat, ahli kitab dulu ya, alim. Tapi dia dengar saja perkhabaran kebangkitan Nabi akhir zaman, dia cari. Dan dia test. Nabi dia test, mula-mula dia bagi. Dia kata, ini sedekah untukmu ya Muhammad. Nabi tolak. Dia kata, satu tanda aku dapat, Nabi akhir zaman dia tak makan sedekah. Sebab sedekah ni ialah wasakh, daki panggil, ya? Tak sesuai dengan kemuliaan, ketinggian dia. So bagi dibawa dari kedua, dia kata ni hadiah yang Nabi ambil dua tadi. Akhirnya dia minta Nabi buka belikat, ada cop khatamun nubuah. Lalu dia peluk dan dia beriman dengan kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Salman Al-Farisi, hebat dia. Umur dia berapa tahun? 18 tahun, belum sampai 20 lagi. Cadangan Farid Khandaq yang diusulkan oleh dia diterima pakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah kelebihan tu Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi sedia maklum, sebenarnya Sayyidina Salman berasal dari Farsi. Bukan ada titisan nasab. Tetapi Rasulullah menyatakan sini apa? Sifat mahabbah, mengikut, menjadikan dia tadi sebagai seorang yang pengikut, seolah-olah sebagai dari diri orang yang ikut. Seperti kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kerana sabda Rasulullah SAW, Salman minna ahlil bait. Sungguh Salman itu di kalangan kami ahli bait. Tersengah-sengah ulama sebi kata ahli bait rohani lagi kuat. Ya, tapi ahli bait Zaid itu jelah, itu memang hebat keturunan darah Nabi SAW ada. Tambah pada sini ada ahli bait dari segi kerohanian, dia telah dia mengikut akan Nabi SAW dengan sungguh-sungguh zahir dan batin dia. Sebab sungguh kita sentiasa ada rabitah, ya, pertambatan qalbi dengan orang-orang di atas.
supaya kuat rohani kita, ya, sentiasa berada dengan mereka. Itu dipanggil supaya kita kunu ma'as sadiqin, berserta kita dengan orang sadik, orang yang jujur, iaitu rohani ini sentiasa. Ini akan membantu cas dalaman kita makin kuat keimanan, dan makin terang cahaya marifat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma'lumun anna Salman ilahi wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu Sayyidina Maulana Muhammadin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mm-hmm.